An Aisyah radhiyallahu anha qalat annaha kanat taghsilul maniyya min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma arahu fi buq'atan aw buqa'an wa fi riwayatin ukhra buqa'an. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya membasuh akan air mani daripada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat padanya ada tompok atau beberapa tompok, dan pada satu riwayat lain ada beberapa tompok. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha mengikis mani yang dah kering dah yang ada pada pakaian. Mengikis kemudian digunakan untuk sembahyang. Kikis tu mani ni dia tak najis, tetapi dia kotor, tak sesuai nak pakai dalam sembahyang. Tapi kain yang kena tu dia taklah najis, kena buang. Maka kotor itu, apa yang kotor tu? Yang buang tu adalah mani tu mani siapa? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidatina Aisyah? Maka ulama menyebut fudala minal anbiya ini semuanya suci. Apa sahaja yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya sangat suci dan sangat bersih dan tidak dikira sebagai najis. Walaupun mani ini tidak najis, tetapi dia tak boleh kita katakan apa yang benda yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kotoran, kita tak boleh cakap. Kerana apa ulama menyebut, ahli sunnah wal jamaah akidah kita menyebut fudala minal anbiya, apa saja lebihan yang keluar, darah ke ataupun mani ke, apa saja benda yang keluar, hatta najis, kencing dan sebagainya, semua itu adalah bersih dan suci. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Yusuf Kandahlawi, dia ada satu bab berkaitan dengan cinta dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jilid yang kedua ada kat saya tu, dia dah bawa beberapa kisah yang menunjukkan bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pengalaman terminum, antaranya darah. Siapa dia yang pernah minum darah? Itu adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ini, bapa dia Zubair bin Awam, mak dia Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Sayyidatina Abu Bakar lah, anak dia. Nama Asma, kakak pada Aisyah. Asma ni menikah dengan Zubair bin Awam, dapat anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dengan Aisyah adalah mak menakan dia lah. Adalah kalau bahasa Penang kata cinema dia. Cinema dia lah. Mereka duduk sebelah rumah. Jadi Abdullah bin Zubair ini dia sangat rapat dengan Aisyah. Dia akan lari main masuk rumah Nabi itu macam rumah dia, rumah mak menakan dia. Nabi itu kira pak menakan dia. Lari sini, lompat sini. Budak kecil lari-lari situ dia. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sehingga rapatnya Abdullah ni dengan Aisyah, banyak dalam hadis disebut an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada mak Abdullah Aisyah. Sedangkan yang kita sedia makruf, Aisyah ni tidak pernah ada anak. Allah tak kurniakan anak pada dia, hasil perkongsian hidup dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebab apa dinamakan Ummi Abdillah? Ummi Abdillah ini merujuk kepada mak Abdullah. Abdullah mana yang Aisyah jadi mak ni? Mak menakan. Abdullah mana? Abdullah bin Zubair, anak kakak dia, anak menakan dia. Lari sini, lari sana di dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia dan Nabi kata kat dia, ini darah bekam aku, tolong buang darah ini di tempat yang orang tak tahu. Abdullah bin Zubair bawa darah tu ke tempat yang lokasi yang agak tersembunyi, yang orang tak tahu, dengan niat nak buang. Tetapi bila dia tengok darah tu, dia kata tak sampai hati nak buang. Tahu dia buat apa? Dia pergi makan darah tu. Makan darah. Darah ni tuan-tuan mutawasitah lah. Kalau kita ni najis mutawasitah. Sebab tu saya beritahu, kalau kita lah, ni bukan cerita Nabi, ni kita. Tuan-tuan pernah tak dulu terhiris bawang, potong terhiris? Kita buat apa dulu kecil-kecil? Kita hisap.
isap dan buang, tak apa, jangan telan, kerana darah tu najis. Najis apa? Mutawasitah, tak boleh makan. Hang nak makan darah boleh, Dracula boleh. Kalau hang Dracula petang-petang, pagi manusia, petang Dracula boleh. Ataupun hang memang jenis ular, jadi makan darah, tak apa. Manusia hukum dia najis, tak boleh makan darah tu. Sedut boleh, kemudian buang. Adalah dia belajar kalau ular patuk dia kena buang bisa, contoh kan. Dia ada ilmu hak dia belajar, tak apalah. Tapi segera buang dan kumuk, tak boleh ada bekas-bekas darah dalam mulut. Tapi Abdullah bin Zubair dia pergi makan darah tu. Dia mai pada Nabi SAW, Nabi tanya kat dia, Abdullah, darah tadi mana? Dia kata, saya dah simpan dekat tempat siapa pun tak tahu. Memanglah perut dia, siapa orang tahu. Nabi SAW tanya kat dia, la'allaka syaribta, hang minum kan darah tu? Dengan Nabi mana boleh ranjau, mesti kena cakap betulnya. La'allaka syaribta, hang minum kan darah tu? Dia kata, saya minum. Nabi SAW kata, orang yang ada darah aku dalam badan dia akan diharamkan daripada masuk api neraka. Itu hebatnya Abdullah bin Zubair. Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia jadi berani. Lepas minum darah Nabi tu, dia jadi macam berani, dia luar biasa. Keberanian dia tu bukan buat lawak mainnya, tahap dia tu. Jadi ada kencing, ada juga riwayat menyebut Nabi suka bubuh dalam bekas, ada minum, sahabat terminum. Semua tu kata ulama bukanlah satu benda yang kotoran, kerana apa yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nyata bersih dan sangat suci. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dan kita katakan makhluk ciptaan Allah Taala yang terbaik sekali. Semua benda yang Allah buat pada dia itu adalah bersih dan suci. Ayak yang keluar daripada jari Nabi itu adalah ayak yang paling bersih atas pada Zam-Zam lagi. Nombor satu ayak yang keluar daripada jari Nabi lah. Kemudian baru ranking ayak-ayak yang lain, termasuk Zam-Zam, mineral dan sebagainya duduk bawah lagi lah. Itu. Kemudian Aisyah kikiskan bekas mani tadi itu, kemudian digunakan untuk sembahyang. Daripada ni ulama bagi tahu mani itu tidak najis, boleh guna untuk sembahyang. Pakaian yang kena tu dia bukanlah najis. Cuma Imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahawa mani itu najis, hendaklah dibasuh akan dia. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali kata tiada najis. Mani ni suci tapi tak menyucikan lah. Kita tak boleh ambil uduk dengan mani, tak boleh basuh najis dengan mani, tak boleh. Boleh basuh kain tadi tu, boleh tak basuh dengan batu? Kain kita boleh istinja dengan batu kan? Istinja ini adalah merujuk kepada membasuh kubul dan dubur, bukan membasuh najis atau apa saja kotoran yang kena selain daripada kubul dan dubur. Katalah kain kena, kita tak boleh ambil batu, 3 batu kita boleh buat basuh kencing, sini tak boleh. Di mana boleh? Di kemaluan, di zakar sahaja boleh ambil batu 3 buat. Tu pun ada syarat dia. Kalau najis kena dekat kain, kita tak boleh cuci macam tu. Ataupun ambil tu cara dia lah. Kain kena cuci dengan air sahaja. Kalau kena air lah, kalau mani kikis saja macam tu je boleh dah.